Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita cuba habiskan chapter 2 ni, tapi saya tak rasa boleh habis lah. Okay, kita akan tengok beberapa contoh yang saya boleh bagilah. Kita panggil schematic simbol. Schematic simbol ni banyak. Okay. Dia ada banyak simbol-simbol yang awak perlu at least nampak secara keseluruhan lah. Gambar tu untuk apa, lukisan ni untuk apa. Okay. So learning outcomes yang awak akan belajar, yang awak akan dapat pada tajuk kali ni, awak bolehlah sketch. Bila saya cakap sketch ni lukisan tangan Kalau kata pakai software dan komputer lah. Okay, software yang saya cakap tu, hari tu saya guna CAD, AutoCAD lah. Sekarang ni kita pakai apa hari tu? Lucidchart Lucid. Kan tak silap saya je ada macam tu lah. Boleh check balik. Saya harap semua dah register sebab dia free. Pakai mana-mana pun boleh account. Okay. Kemudian bila kita dah boleh lukis guna Lucidchart ni, kemudian kita akan yang tadi equipment lah. Kita tengok dulu equipment, kemudian kita tengok pula instrument. Okay. Kemudian ada sedikit dokumen lah, dokumen pipe spec documentation yang kita akan tengok, tapi tak adalah secara detail sebab fokus utama untuk ni adalah untuk chapter ni adalah awak nak tahu simbol-simbol. Okay, simbol-simbol. So dalam lukisan skematik, skematik ni kita ada banyak schematic diagram. Okay. Schematic representation ni ada banyak. Dalam electrical ada. Dalam proses ada. Dalam macam-macam lagi bidang ada. Macam-macam bidang ada. Okay. Yang mana kalau untuk kita, untuk subjek ni, untuk orang proses, untuk pelajar proses, untuk pelajar yang operator di bahagian proses. Okay. Kita rujuk skematik yang kita panggil sebagai flow diagram lah. Okay, flow diagram. Sebab kita ada electrical punya diagram. Saya rasa awak belajar dah SEM 1 lukisan skematik diagram untuk elektrik. At least tahulah sedikit sebanyak yang mana simbol-simbol diode, simbol-simbol LED, simbol-simbol tu kan. Simbol-simbol kapasitor. Yang tu adalah untuk electrical, elektronik punya bahagian. Okay. Electrical punya bahagian dia mungkin tunjuk gambar plan pemasangan wiring rumah. Okay. Electrical pun ada terlibat dengan plan. So dia akan lukis wire yang berkaitan dengan supply electrical untuk logi tersebut lah. Okay. Kalau untuk proses, kita punya fokus adalah pada, okay, saya pergi rujuk pada proses lah. Ada mungkin saya terlepas juga beberapa perkara. Okay. Kita akan nampak flow material. Okay. Utilities. Okay. Apa lagi mostly dua ni lah, mostly. Okay. Mungkin ada benda yang saya terlepas lagi lah, terlepas pandang ataupun tak teringat nak sebut lah. Okay. Dan juga dalam lukisan tu akan terlibatnya equipment, okay, dan alatan instrumen serta pipe. Ada pipe lah. Okay. Sebab pipe tu yang menunjukkan flow. Utilities ni apa?
Utilities ni kalau macam contoh awak pergi nak sewa rumah kan, bil utilities. Bil apa tu? Cuba beritahu saya. Bil apa bil utilities ni? Contoh. Bil api. Bil elektrik lah. Okey, lagi? Bil air lah kan? Water. Okey, dan juga bil kalau dekat luar negara dia ada gas system. Kalau dalam plant kita mungkin pakai steam. Tak dapat nak tulis lah. Steam, wap air. Ada function kenapa pakai steam. Ingat tak yang minggu lepas saya ada tunjuk cooling water, CW tu air. HPS, high pressure steam. So high pressure steam lah. Kita panggil utilities lah. Utilities ni dia ibarat macam satu keperluan yang mana tak di-provide oleh kilang tu sendiri ataupun logi tu sendiri. Keperluan contoh air, dia tak provide sendiri. Dia pergi ambil air daripada Jabatan Bekalan Air. Kalau electrical, kalau dekat belah Semenanjung ni mungkin TNB kan. Ataupun ada lagi lah beberapa company yang boleh provide industrial punya elektrik. Okay. Kalau dekat dekat Sabah Sarawak dia TNB tak ambil alih. Okay, ada syarikat dia lah untuk ni. Kalau air dekat setiap negeri ada dia punya syarikat kan. Saya dah maklumkan macam minggu lepas Jabatan Bekalan Air dekat Terengganu satu, dekat Selangor Syabas, dekat Perak lain, dekat macam-macam lah. Setiap negeri tu ada. Kemudian kalau steam pun, steam kena tengok pada plant tu berada di mana. Kalau plant tu dia duduk dekat, kita panggil apa dia panggil green, saya tak ingat lah term tu. Okay, kalau saya ingat saya akan rujuk balik lah, saya akan beritahu balik lah. Kalau kita bina plant tu dekat tempat yang mana tak ada orang, ataupun memang kita lah satu-satunya pioneer plant dekat situ, yang tu payah lah. Kita lah kena tarik, kena buat steam tu sendiri. Kita mungkin kena tarik pipe air jauh sikit, okay, kena mohon dengan syarikat bekalan air tertentu dan juga elektrik lah. Ataupun dalam nak memudahkan cara, plant tu sendiri kena generate benda-benda tu pun boleh. Tapi kos lah kan, kos nak bina lah biasanya, tapi lepas tu bulan-bulan tak perlu bayar dah. Macam elektrik bulan-bulan kena bayar, steam bulan-bulan kena bayar. So untuk create steam ni pula kita ada macam-macam proses lah. Pakai furnace, okay. Kita pakai boiler, okay. So furnace, boiler dan macam-macam lagi, heater, okay. Diorang ni berbeza based on suhu. Okay. Saya pun tak pasti jugalah, tak silap saya furnace paling tinggi lah suhu dia. Okay. Boiler dia biasanya kita buat steam lah, untuk steam. Heater ni biasa kita nak panaskan material dalam pipe yang kita masukkan. Contoh raw material kita nak panaskan air dari suhu atmosferik punya suhu, iaitu lebih kurang 30 ke 35 tu, kepada suhu yang kita nak, tak sampai menjadi wap contohnya. Mungkin pakai heater lah. Tapi heater pun ada juga sampai ke dia jadi wap. Mungkin 100, 120 tu mungkin boleh pakai heater kot. Saya pun tak pastilah. Sebab saya bukan pakar dalam equipment lah. Okay. So, kalau furnace ni mungkin suhu beratus-ratus, beribu-ribu boleh pergilah. Boiler ni pun beratus-ratus lah dia boleh pergi suhu dia. So, kita tahu suhu air dia mendidih sampai 100. Suhu air kan, 100 degree dah mendidih. Okay. Bila dia mendidih, kita kena simpankan dalam satu tempat. Kita simpan wap air je. Bila simpan, dia kena ada satu tekanan. Tu yang dia jadi
LPS. Apa tu? Low pressure steam, medium pressure steam, high pressure steam. So ketiga-tiga ni adalah satu bentuk utilities juga. Yang mana dia adalah steam digeneratekan oleh, insyaAllah lah, setahu saya boiler lah. Okay, mungkin ada juga yang pakai furnace, mungkin lah. Saya tak pasti sebab furnace suhu tinggi. Okay, heater mungkin melibatkan suhu yang rendah lah. Okay. Macam kat rumah pun water heater pun boleh sampai berapa je kan. Macam tu lah. Okay. Tak ada kita pakai nak panaskan air pakai microwave lah, pakai oven kan. Oven tu ibarat macam furnace lah kalau kat rumah kita kan, sebab boleh sampai suhu berapa ratus kan. Contoh. Tu contoh Okay. So ni adalah golongan-golongan utilities lah yang saya beritahu ni. Okay, dalam bentuk steam. Okay. So macam-macam lagi yang diperlukan. So benda-benda ni semua kena tunjuk dalam lukisan. Dalam block flow diagram mungkin tak perlulah. Okay. Kalau tunjuk juga dalam block flow diagram, ia menjadi suatu yang menarik, tapi dia jadi cluttered. Maknanya block flow diagram ni orang nak tunjuk kepada, biasanya block flow diagram ni bukan untuk nak tunjuk kepada orang technical ataupun engineering. Dia nak tunjuk kepada orang luar, klien yang mungkin background dia tak tahu sangat berkenaan dengan engineering. Bukan nak melemahkan dia orang, tidak. Nak mudah faham. Sebab dia orang tak nak tahu detail. Guna apa, dia orang tak nak tahu tu sangat. Dia orang nak tahu, okay, ni masuk apa keluar. Tu biasa bos-bos lah kan. Orang atas kan, macam tu lah. Tak kisah nak buat cara apa, kita tahu apa masuk, kita nak produk yang kita nak tu keluar. Berapa persen, berapa banyak produk keluar. Sebab tu dalam block flow diagram tu, dia ada tunjuk berapa kilogram per hour masuk, berapa kilogram per hour keluar. Macam tu lah, lebih kurang macam tu ya. Kenapa berlaku perbezaan lukisan tu. Okay. So dalam ni contoh yang sepatutnya awak akan belajar lebih detail lah dalam PFD, tapi ini sekadar intro sahaja. Dalam proses flow diagram PFD ni PFD PFD sepatutnya ada apa? Ni minimum lah, minimum requirement dalam lukisan proses flow diagram. Minimum. Okay. Dia wajib ada equipment measure. Measure ni yang penting lah. Sebab tu saya cakap pump tak perlu. Kadang tu pump ada juga lukis. Okey je, tak ada masalah. Measure equipment. Sorry. Okay. Dalam BFD tak perlu pump. Tapi dalam PFD perlu letak pump atas dasar kita nak tengok perubahan tekanan dia. Dan berapa banyak jenis pump yang kita nak. Okay. Sebab tu kadang-kadang dalam PFD ada. Ada yang dalam PFD dia tak letak pun pump. Ada juga. Okay. Main piping. Main piping confirm lah. Antara pipe ke pipe. Antara pipe ke equipment. Antara equipment ke equipment seterusnya. Okay. Tu kita panggil flow kan. Direction of flow. Wajib ada arrow. Macam tu. Arrow. Lepas tu adalah equipment ke dia sambung ke apa ke kan. Kita tak tahulah. Operating pressure and temperature. Sebab kan nak tengok pressure, that's why pipe pump pun kena letak. Dan juga temperature. Dalam BFD kita tak nak tengok. Boleh letak tapi tak ada lah kita nak sangat. Nak utamakan. Ni contoh lukisan. Adalah. Okay. Ni vessel lah kita panggil contoh. Okay. So, lukis pakai pen payah sikit. Okay, major instrument. Ada yang tak letak,
ada yang letak, tapi dia nak yang major sajalah, yang utama. Okay, contohnya ni adalah valve, biasanya SDV, shutdown valve. Shutdown valve ni utamalah sebab shutdown valve ni melibatkan safety system. Okay, safety system tu yang ada yang letak lah. Okay, biasanya ada, memang kena letak. Ada juga yang tak letak. Tapi kenapa kena letak? Okay, PFD ni dia membantu kepada siapa-siapa yang berada di control room. Control room. Okay, control room, bilik control. Okay, bilik control ni dia kawal shutdown valve. That's why dalam PFD kena ada. Okay, sebab dalam control room dia tengok juga PNID, tapi mostly PNID digunakan untuk untuk design, untuk tengok detail punya proses. Okay, tapi bila kita duduk di bilik control room, interface yang keluar di depan monitor kita lebih kurang macam PFD. Dia lebih detail sedikit, tapi tak sedetail PNID. Okay, tak sedetail PNID, tapi dia lebih detail sedikit daripada PFD. Atas dasar sebab dia nak control alat-alat tersebut. Okay. So, sebab tu shutdown valve ni ataupun beberapa major instrument perlu diletakkan di PFD supaya mudah kita nak bina software untuk control plant tu nanti. So, sebab tu cakap lukisan kita ni bukan guna hanya di tempat yang orang proses semata-mata, orang elektrik semata-mata. Yang buat software pun memerlukan. Ni contoh PFD. Saya nak kata contoh terbaik tu tidak. Sebab ada beberapa yang dia tak letak. Okay. So, kalau ingat balik ni, major equipment, piping, flow, pressure, temperature, major instrument. Okay. So equipment, major equipment. So mungkin pump ni dia consider as major equipment. So kita letak lah, tak ada masalah. Okay, major equipment, ni pun major equipment, semua major equipment. Okay. Main piping. Hitam tebal adalah main piping. Dan wajib ada arrow. Nampak? Okay, sorry. Kemudian direction of flow tu arrow tu lah. Kalau lukis tanpa buat arrow, kita tak tahu ke mana arah dia pergi. Itu menyebabkan kekeliruan pada pembaca nanti. Okay. Kemudian operating pressure and temperature. So kat sini apa yang saya nak sampaikan, dia tak semua ada. Suhu ada di sini, dan di sini. Pressure langsung tak ditunjukkan. Ni nombor apa? Ni nombor tray. Tray yang pertama, tray bahasa Melayu apa? Tray apa bahasa Melayu? Dulang. Macam dulang lah. Dia macam satu bentuk dulang lah. Dia panggil tray. Dia ada banyak tray. Ada 30 kot kat sini. So ada 1, 2 sampai 30. Ni dipanggil apa fractional distillation ni. Fractional distillation column, tapi dia tak detail lah sebab dia hanya keluar satu. Biasa fractional ni dia tulis sini fractional column. Okay. Tapi yang keluar ni satu je. Saya pun pelik juga. Tak apa. Ni contoh saja dia nak tunjukkan. Okay. Okay. Dalam fractional column ni dia ada banyak dulang. Dalam dulang tu banyak lubang-lubang. Setiap lubang tu mungkin ada alat yang dipasang. Contoh bubble cap ke. Contohnya lah. Bubble cap tu apa? Nanti kita tengok detail lah. Okay.
Okay. So major instrumentation langsung tak ada di sini lah. Instrumentation dia langsung tak letak. Okay. Tapi dia letak utilities ni. Yang ni dia letak utilities. Sebab dia nak tahu, dia nak beza. Sebab simbol heater, simbol pemanah penyejuk kadang-kadang sama. So yang ni dia nak bezakan. Dia guna cooling water. Ada yang guna low pressure steam. Ada yang guna macam tu lah. Okay. Dia nak bezakan. So sebab tu dia letak lah simbol ni. Okay. Dan kalau awak tengok flow dia dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Seboleh yang mungkin. Setiap flow ada ketebalan, ada pipe yang tebal. Okay, ditunjukkan oleh pipe yang tebal. Dan pipe yang tebal tu pula ada arrow. Okay. So ada kekurangan juga lagi. Di mana setiap nombor pipe ni perlu diberi nombor. Setiap pipe ni perlu diberi nombor. Okay. Ada function dia, nanti kita tengok apa function nombor tu. Okay. So ada banyak simbol. Okay. Ada banyak sangat simbol. Okay. Yang mana simbol-simbol ni dia merujuk kepada panduan mana yang awak pakai. Okay. Kita ada beberapa panduan yang diguna pakai. Setiap kilang ataupun loji ataupun tempat awak bekerja tu, dia menggunakan panduan tersendiri. Okay. Contoh lukisan heat exchanger. Ada yang pakai macam ni. Ada yang pakai macam ni, ada yang pakai macam ni. Apa beza? Ini mungkin beza dia simbol general. Yang ini simbol dia simbol shell and tube heat exchanger. Ni tahu saya macam reboiler. Okay. So fire heater tadi kat sini lukisan dia ada atas ni. Yang ni tak ada. Yang ni zigzag, yang ni atas bawah. Okay. Storage tank, tempat simpanan, ada yang lukis macam ni, ada yang tak lukis storage tank, dia just tunjuk dalam bentuk arrow macam ni. Storage kan? Mestilah simpanan storage tank. Okay. Pump, compressor pun sama. Setiap satu ni merujuk kepada contoh yang ni centrifugal pump, ni turbine, ni saya tak ingat, saya rasa reciprocal pump ni. Tower lah, kita panggil ni sebagai tower. Okay. Tower ada banyak-banyak jenis. Vessel ada yang menegak, ada yang melintang. Reactor. Okay. Dan ada juga beberapa simbol lain. Contoh valve, control valve, input, output semua. Dan ada stream number. Stream number ni yang saya cakap pasal nombor. Nombor dia letak di sini. Okay. So saya nak tunjuk kat mana simbol-simbol yang diorang guna pakai. Okay. Saya secara general lah saya bagi tahu di sini. Secara umum saja. Okay, kita ada standard. Contoh saya tengok ISO 10628 ni. Boleh nampak PFD saya ni? PDF saya ni. Boleh nampak? Boleh. Boleh. Sekejap, tunggu dia loading. Dia adalah ISO, International Standard lah. Okay, tak semua plant pakai ni, tapi bolehlah rujuk ni. Dia ada beritahu kat sini. Okay. Untuk kertas saiz apa yang patut awak lukis. Biasanya dalam standard ISO ni, dia pakai A1. Saya rasa awak tahu A1 tu apa. Jangan tanya saya kenapa A1. Okay. Sebab dia follow standard ni. Nak lukis biasanya lukis dalam A1. Okay. So title block pun ada. Dia dah beritahu dah title block kena ikut apa.
seperti dalam ISO 7200. Buka lah 7200 punya ISO. Title block apa? Line, ketebalan line. Ketebalan line tadi ni, yang ni ni. Ni tebal ni halus ni kan. Ni standard lain Ni saya tak kata sama standard yang saya buka ni, tak. Okey. Ketebalan line kalau company awak follow ISO ni dan ketebalan dia 2.5 mm. Okey. Ada lagi. Untuk main flow 1 mm. Okey. Adalah dia tunjuk ni kat sini. Dia ada panduan dah. Arrow kena tunjuk macam mana bentuk arrow. Macam ni. Kalau boleh reverse, tunjuk macam ni. So macam ni lah contohnya. Kenapa kalau bertindan yang saya pernah cakap, kalau bertindan kena buat apa, dia tak boleh cross directly, dia kena putus. Ni sebab dia follow ni. Okay, dan kita tengok pada panduan seterusnya. Ni BFD, contoh sahaja. Ni contoh PFD dia lah. Contoh. So, contoh dia. Tapi dalam ni dia tak ada tunjuk simbol ni untuk apa, simbol ni untuk apa, tak ada tunjuk pula. Ini sebab dia contoh saja. Saya nak tengok ada tak dia tunjuk contoh lukisan. Tak ada. Tak tunjuk contoh. Dia hanya tunjuk, dia tak tunjuk contoh simbol. Okay. Dia tak tunjuk contoh simbol. So ni satu. Saya ada lagi contoh lain. Ni pun ada panduan. Okay. Untuk valve macam ni. Untuk wedge gale valve. Dia ada banyak jenis valve. Macam mana kan? Itulah kerja awak. Kena faham semua jenis valve ni. Macam mana bentuk dia. Dia ada lukisan-lukisan dia. Untuk heat exchanger macam mana. Dalam British Standard ni. Dalam ANSI, American punya standard tak ada. Ni best alternative kalau nak buat pun boleh. Okay. Ada banyak lagi contoh lukisan based on standard yang ada. Ni orang ni dia dah compile beberapa standard ni. BS dengan ANSI lah. Okay, nanti saya terangkan pasal alternatif ni. Okay, banyak sangat contoh-contoh yang ada untuk evaporator, untuk reboiler. Kan tadi saya tunjuk gambar heat exchanger tadi kan macam reboiler. Ni lah. Seperti saya cakap dia tu macam reboiler. Ni furnace. Ada yang macam ni, ada yang zigzag. Okay, dia banyak contoh. Ni untuk vessel. Tray column. Yang tadi tray tadi kan. Dulang tu kan. Banyak sangat simbol-simbol yang ada. So kita kena tengok apa juga. Sebelum tu saya nak tengok dia rujuk apa. Dia rujuk apa. Saya rasa yang saya tengok, yang saya ambil ni adalah mostly dia tunjuk dua tadi tu lah. BS, Standard British Standard. Okay, BS, British Standard Institution. Boleh cari kalau nak cari BS 155 Graphical Symbol for Engineering. Nanti dia list semua gambar. Semua gambar tu lah. Okay. So ada lagi ANSI, dia ada tunjuk tak? Dia punya rujukan kejap. Saya tak pasti. ANSI dia tak tunjuk pula. Dia ambil rujukan tu daripada mana. Okay. So BS dia ada beritahu. Okay. Saya bukan tak pernah buka ni. Saya adalah buka, cuma saya tak baca detail lah. Okay, ni ANSI lah yang saya
cari dia punya nombor S5.1 1984 punya, dibuat 1984 lah kot. Okay. So reaffirm balik pada 1992. So mungkin ada yang baru, saya tak pasti sebab saya dapat ni sahaja. Okay. Dia ada tunjuk macam-macam, okay, macam-macam penggunaannya untuk apa, kat mana, okay, simbol-simbol. Okay. Nah, ni pelik lah, simbol dia ada simbol tambah, tolak, summation. Okay. Pun ada, memang ada dalam proses pun ada benda-benda ni, simbol-simbol darab bahagi ni ada. Cuma kita tak sedetail itulah. Okay, lagi ni. Biasanya mostly saya juga akan biasa rujukkan benda ni untuk line, jenis line. Okay. Jenis line untuk alatan instrumen line dia macam ni. Untuk signal yang tidak dikenal pasti, undefined signal, ada pneumatic signal lah. Pneumatic tu nanti saya ajarlah apa maksudnya. Signal putus-putus ni apa, elektrik. Sama je dengan saya punya ni. Okay. Saya hanya bagi secara kasar je tu, secara umum je. Okay. Wah, ke atas balik. Benda ni boleh download kat internet saja. Saya pun cari internet saja. Tulis je jenis apa, nombor ANSI ke apa ke. Tak pun kalau nak mudah saya boleh upload dekat Teams lah. Kalau nak in case manalah tahu awak ni guna. Ni alatan instrumen. Okay, actuator lah. Ni valve, jenis-jenis valve. Okay, jenis-jenis control valve. Okay, banyak lagi benda yang awak boleh tengok di sini lah. Saya nak tunjukkan equipment dulu. Sebab equipment lah yang utama pada kita punya ni. Ada tak equipment? Dia punya simbol banyak lagi. Dia lambat sebab page dia pun banyak dan gambar banyak. Jadi lambat sikit lah dia loading sorry. Saya tak pasti dia rujuk pada apa. Semua saya nampak macam alat instrumen yang lebih. Mungkin sebab rujukan nombor ni adalah untuk alatan instrumen, saya pun tak pasti sebab saya jarang guna standard yang ada. Okay, ni pun saya rasa dia fokus pada instrumen ni sebab dia ada table ni. Table identification letter ni. Nanti saya tunjuklah apa function tu. Okay, simplified line, sekejap Rasa dia tak tunjuk gambar equipment lah. Kena cari kat standard yang ada. Biasa mechanical. ANSI ni biasa mechanical yang rujuk. Okay. So nanti saya bagilah dia punya PFD ni. Boleh je. Saya rasa saya dah letak dah dalam general tapi tak tahu lah. Kalau ada boleh lah ambil. Okay. So buku yang saya pakai ni saya rasa dia rujuk ANSI lah sebab buku saya ni daripada American punya buku saya ambil. Okay. So biasanya dia rujuk ANSI lah. Okay. Equipment ni. Kenapa saya cakap dia lebih merujuk pada mechanical? Sebab mechanical akan lukis benda ni lebih detail. Jadi biasanya kita akan ambil daripada mechanical punya buku lah. Okay. So jenis-jenis line. Kita tengok dulu jenis-jenis line yang ada. Okay. Main proses biasanya heavy line. Heavy maksudnya tebal lah. Okay. Utility line biasanya halus. Sedikit. Okay. Dan dia tak tunjuk habis. Dia hanya tunjuk masuk dan keluar alat tu. Okay.
Direction of flow kena indicate. Okay, kat mana dia pergi, senang kata arrow lah. Senang kata arrow perlu ditunjuk. So ni main process. Boleh je buat pakai ni 0.8 mm. Okay. Secondary process line ataupun utilities 0.5. Electrical 0.3. So ingat tadi saya cakap pasal alternatif dalam table tadi tu. Okay. Kadang-kadang plant yang kita masuk dia ada satu special equipment. Bukan biasa satu, biasa banyak special equipment. Dia pakai simbol dia sendiri sebab dia tak boleh nak rujuk kat mana-mana lukisan tu. Pun ada. Kita panggil in-house symbol lah. In-house symbol maksudnya lukisan tu dia yang buat sendirilah. Company tu yang buat sendiri. So bila awak bekerja dan terlibat dalam lukisan proses flow apa semua ni, flow diagram ni, biasanya lah kalau bukan company baru, biasanya company yang dah establish, dia ada set of drawing dah. Kalau dalam Visio kita panggil stencil. Kalau dalam AutoCAD, tak silap saya awak pernah pakai block, W block, tak silap saya lah. Betul ke? Block yang dia letak dalam library. Tak silap saya lah. Dalam AutoCAD. Dia awak lukis, kemudian awak lukis simbol tu, kemudian awak save. Nanti kalau awak nak guna balik simbol tu, awak just cari je dalam list tu. Tak kisahlah dah block. Betul tak? Ada kan function tu? Ada. Yes. W block ataupun block. Kan? Betul lah. Dua-dua tu ada guna lah. Ada function dia. W block awak boleh save dalam file, separate file. Block untuk file untuk lukisan tu sahaja. Mungkin awak boleh gunakan kalau contoh ni hanya lukisan sementara ataupun hanya projek ni je pakai lukisan ni. Simbol ni. So awak pakai block. Kalau simbol tu diguna pakai merata-rata, biasa orang akan simpan dalam W block sebab file bila kita buat lukisan baru, kita boleh panggil balik lukisan lama tu, simbol lama tu. Macam tu. Dalam real life, real work punya ni, dia dah ada set of library, set of lukisan tu. Okay. Company ni confirm lah dia dah buat equipment tu dah lama, so lukisan tu pun mungkin dah lama dah ada. Hanya panggil saja. Macam lucid chart tu yang awak tengok lucid chart baru ni. Lukisan contoh vessel, dia dah ada dah kat tepi. Awak tulis je vessel, dia dah ada kat tepi, awak hanya panggil tarik je masuk. Sebab tu adalah lukisan general, lukisan yang umum. Okay. Melainkan lukisan tu lukisan pelik-pelik. Contoh, company awak pakai ISO, company lain pakai ANSI. Dia punya lukisan pump untuk centrifugal mungkin berbeza sedikit. Itu lainlah cerita. Okay, biasanya awak sama ada awak rujuk kepada klien punya standard yang dia nak, lukisan yang dia nak. Contoh dia nak ikut ISO. Biasanya lah. Ataupun dia nak tengok ANSI punya standard. Tengoklah klien awak. Ataupun company awak, biasa klien dia tak kisah sangat tengok standard kot. Sebab standard tu asalkan lukisan tu ada dan boleh difahami. Kalau jenis yang lukisan yang kalau yang jenis yang detail, klien yang detail, kau tengok pakai standard mana lukisan ni kan. Tu ada juga. Okay. So company biasanya atas company nak pakai standard apa. Dan biasanya lah juga orang tak kisah pun pakai standard apa. Awak masuk sebab dah ada dah, lukisan tu dah ada dalam awak punya komputer. Pakai tarik je. Melainkan simbol tu company awak baru buat alat tu. Contohnya kan. So buatlah baru. Buatlah blok baru. Ataupun dalam kalau kata pakai Visio, pakai lucid chart tu. Lucid chart tak silap saya dia sama konsep dengan Visio. Dia panggil stencil. Stencil.
Okay. Awak boleh save. Okay. So ini adalah contoh line. Proses line, utility line ataupun loop lines. Loop lines ni biasanya electrical ataupun secondary punya line lah. Okay. So tadi macam saya cakap, kalau ada cross, dia kena putus. Putus yang mana? Putus yang menegak. Yang baring ni biar. Tak kisahlah utility ke semua, yang baring ni kena biar. Kalau instrumen, sorry, yang ni tak putus sebenarnya, dia bersama, dia lari sikit ni. Okay. Mungkin scan gambar tak kena. So dia tak putus langsung. Kalau main pipe dengan instrumen yang electrical ni. Okay. So dia tak putus. Okay. So dalam lukisan PFD PNID ni, okay, simbol banyak. Orang tak faham. Kadang-kadang klien memang nak tengok PFD je, senang kan. Ada jenis klien yang dia nak tengok detail lukisan dia. Yang ni jenis payah lah sikit. Okay, jenis payah ni kita kenalah provide juga. Lagipun untuk kita juga. Kalau awak punya company ikut standard documentation, contoh ISO ke apa ke, memang kena provide lah. Memang kena provide. So kita ada satu section dalam lukisan, kita panggil process legend. Okay. Process legend ni, contoh yang awak boleh tengok. Okay. Kalau awak pergi kat mana-mana bangunan, terutama bangunan-bangunan yang mana company dia follow ISO ataupun 5S ataupun apa-apa quality system yang wujud lah. Okay. Mudah kata kalau kata bangunan kerajaan ke ataupun hotel ke kan. Ada satu bahagian section di mana kalau berlaku kebakaran, pergi mana? Dia ada satu plan. Floor plan. Okay. Plan lantai itulah, plan tingkat tu. Okay. Dia ada banyak-banyak simbol. Untuk orang umum macam kita yang membaca, siapa yang bahagian bina bangunan, dia mungkin mudah nak faham. Tapi untuk orang-orang yang macam kita ni, simbol tangga pun kita tak tahu macam mana bentuk kan. Simbol laluan macam mana. Laluan nak dari mana nak ke mana pun tak tahu macam mana. Laluan awak berada di mana. Biasanya kalau pergi kat hotel kan, dia ada tulis anda berada di sini. Perasan tak dalam plan floor tu, kat bawah, tak kisah belah kanan, belah kiri ataupun kat atas ke, dia ada satu kotak, dia tunjuk warna ni, apa maksud dia? Simbol tangga, ni adalah tangga. Simbol ni adalah simbol pipe tu apa, kebakaran tu apa, yang bomba pakai tu kan, wire tu kan, pipe tu. Simbol sekian-sekian adalah simbol pintu, ni adalah simbol sekian-sekian. Biasanya apa maksud simbol tu? Apa yang tajuk dia tulis kat simbol tu? Kalau siapa tahulah. Okey. Ada siapa tahu maksud simbol tu? Saya cuba cari, saya ada ke tak contoh saya sendiri lukis. Tak ingat kat mana saya lukis. Contohnya ni contoh okey. Kalau saya tak tunjuklah simbol kat bawah dia tu. Ni simbol apa ni? Ni. Ni simbol apa? Orang tak tahu. Ni bilik OTS yang saya lukis lah. Okay, yang saya lukis. Okay. Ni simbol apa kotak-kotak ni? Ni simbol apa ni? Yang kelabu ni simbol apa? Orang tak tahu lah. Sebab dia tak tahu
nak baca. Okay. Dia tak tahu nak baca. Jadi kita kena ada satu kotak yang menerangkan ni simbol apa, itu simbol apa. Saya rasa saya macam saya dah ada lukis dia punya ni. Okay. So dalam erti kata lain dia adalah simbol, maksud simbol. Maksud simbol tu. Okay. So dalam PFD dan juga PNID, block flow tak termasuk kat dalam kes ni. PFD dengan PNID, kita panggil dia sebagai proses legend. Proses legend. Yang mana proses legend ni dia tunjuk information yang diperlukan untuk kita mentafsir atau membaca simbol-simbol tu. Okay. Dan dia biasanya kalau lukisan PFD, PNID ni dia banyak page. Kalau pilot plan kita kat belakang tu, PFD dengan PNID total include semua lebih kurang 30 ke 40 page. Biasanya legend ni dia berada di depan-depan lah. Lepas muka, lepas cover ke. Dia macam lepas table of content ke. Contoh kan. Macam dalam buku table of content kan. Dalam case drawing ni, drawing list kita panggil. Table of content tu kita panggil dia drawing list. Dalam case kita ni, itulah maksud dia. Dia ada proses legend di depan-depan. Kalau dalam buku mungkin kita tengok list of abbreviation, list of apa macam-macam benda lagi lah yang dia buat short form ataupun simbol-simbol, list of symbol. Contohnya begitu. Okey, samalah dengan lukisan ni. Kita apply buat lukisan ni ibarat macam nak buat buku lah. Muka depan cover page. Selepas cover page ada table of content. Lepas table of content kita ada rujukan simbol-simbol contoh macam ni lah. Kemudian baru pergi kepada lukisan dia. Ni contoh proses legend Okay. So dalam proses legend ni apa yang paling yang perlu ada okay? Yang perlu ada information tentang pipe, instrument, equipment simbol, abbreviation, shortcut nama awak pakai, unit name, nama, drawing number, revision number, approval oleh siapa, company prefixes, maknanya shortcut bagi nama company awak ke apa ke. Okay. Kenapa perlu wajib ada benda ni? Sebab simbol ni macam saya cakap tadi, ada simbol-simbol yang company ni buat. Macam ni. Ada company tu tak buat. Dia buat macam lain pula, style lain. Okay. Kadang-kadang ada dua company berbeza, gambar sama tapi maksud alat tu lain. Sebab apa? Sebab dia rujuk, mungkin dia rujuk, yang seorang ni rujuk British Standard tadi. Yang seorang ni dia rujuk American Standard tadi. Macam itulah. So dia berbeza. Lukisan berbeza. Kadang-kadang lukisan berbeza, maksud yang sama. Kadang-kadang lukisan yang sama, maksud dia berbeza. So, untuk mengelakkan salah faham pada pembaca, wujudkanlah satu proses legend di hadapan. Contohnya ni. Dia bagikan based on apa alat tu. Kalau Geneva, dia kumpulkan satu Geneva. Kalau equipment, dia kumpul semua equipment sampai sini. Kalau jenis lain-lain lah. Instrumen-instrumen lah. Mudah macam saya cakap tadi, disediakan oleh tarikh bila, apa maksud ni, untuk apa semua ni, nama drawing lah senang cerita. Lepas tu nombor drawing ni apa, ada abbreviation, shortcut untuk D apa, shortcut untuk C apa, prefix, shortcut yang kita pakai lah. Okay, dan biasanya saya tak lukis macam ni lah, saya tak suka macam ni, dia berterabur. Saya lebih suka dia buat setiap satu ni kotak, satu kotak. Ni kita tengok lah contoh dia. Ni saya dah ada beritahu kat sini. Simbol-simbolnya ada kat mana, ISA. Okay, S5.1 ni saya boleh buka kat internet dia. Okay.
Ini simbol-simbol yang ada lah. Biasanya awak tak, nak mudah, awak cari PNID simbol. Sebab PNID punya simbol, sebahagian ni adalah PFD punya simbol dah. Okay. So, kita boleh tengok kat sini apa maksud dia tu. Ni jenis-jenis line macam saya cakap tadi. Okay. Ni jenis-jenis simbol. Okay, jenis valve. Okay, jenis filter. Instrumen. Dia banyak. So, apa maksud dalam ni? Apa maksud ABC yang dalam tulisan instrumen? Okay. Ni maksud dia apa macam ni. Okay. Dia banyak. Yang ni tak salah saya dia pakai ISA punya guideline. Centrifugal pump. Contoh. Company A pakai centrifugal pump jenis macam ni. Ada lukisan dia lukis macam ni centrifugal pump juga. Centrifugal sama je. Padahal maksud dia centrifugal pump juga. Ada beberapa company yang pakai macam tu lah. Biasanya lukisan simbol ni dia merujuk kepada pandangan sisi kepada equipment awak. Dia bukan pandangan atas, dia pandangan sisi biasanya. Okay. Banyak sangat simbol ni. Awak boleh taklah nak kata download boleh je download kat sini. Okay. Nak download semua simbol-simbol tu ada je. Okay. Saya dah integrate link dia kat dalam ni. Okay. So kita pergi kepada equipment dulu sedikit. Nanti kita akan sambung pada minggu depan lah yang mana yang kita tak sempat hari ni. Okay. Banyak sangat simbol-simbol yang ada. Tak perlulah saya nak baca slide saya. Awak boleh tengok sendiri nanti. Okay, ini contoh-contoh lukisan yang ada. Okay. Okay. Dalam lukisan PFD maupun PNID, setiap equipment, contoh tadilah pump, kita panggil equipment centrifugal pump, steam ke, vessel ke yang tadi awak tengok semua kan. Setiap lukisan atau simbol tu dia ada minimum information requirement. Okay, minimum information requirement. Wajib kita tahu dia punya, contoh ni adalah pipe stream. Piping dia. Wajib tunjuk nombor. Okay. Apa yang berada di dalam tu. Flow yang bahan yang mengalir dalam pipe tu. Density ke apa semua ni. Ni semua ni data maklumat yang perlu ada untuk pipe. Untuk heat exchanger, ni minimum yang perlu ada untuk heat exchanger. Kalau lebih tak apa, jangan kurang. Ni pun ni untuk setiap equipment. Ni furnace, ni reactor, ni column, drum, pump, bukan drum alat muzik Ni lebih kurang macam vessel lah. Okay, tank. Semua ni adalah minimum information yang perlu ada. Okay. So macam mana nak tengok jap ya, nanti saya tengok. Saya rasa awak akan go detail on this dalam chapter ketiga nanti. Okay. So apa yang sama untuk kesemua ni adalah contohnya stream number. Maknanya identity dia kan, nombor pipe tu. So heat exchanger pun nombor pipe juga. Ni pun nombor juga. Ni pun nombor juga. Nombor identification number. Semua yang pertama ni identification number. Maksud dia di sini adalah contoh yang saya bagi. Ni adalah pump. So nanti awak tak tunjuk nama dia pump. Awak akan tunjuk nombor dia macam ni. P101. Inilah identification number dia. Heater H ataupun HX.
101. Apa maksud 101 tu nanti kita akan go through. Jangan pening lagi lah. Yang penting nama depan ni. P. P untuk pump. Macam mana saya tahu P ni untuk pump? Dalam proses legend tadi. Yang kita belajar ni dalam proses legend tu kita dah tulis dah. State dah. P ni adalah pump. Contohnya kat sini. P untuk pump. Abbreviation. Okay. So, Cik Nas. Banyaknya nak kena ingat. Okay. Benda pertama adalah setiap satu yang saya bertanya ni adalah dia perlu tahu identification number. So tak perlu hafal lah. Semua perlu ada nombor identiti. Macam awak. Lepas tu, apa yang kedua perlu ada adalah, cuba awak tengok. Pressure, temperature. Pressure, temperature lah. Lebih kurang lah. Pressure dengan temperature. Perlu ada juga ni, pressure pun. Pressure, temperature. Ni so, samalah. Temperature. Pressure, temperature. Kat sini. Temperature, pressure. Pressure. Mungkin ada temperature. Boleh kata ada temperature juga lah sebab pump. Bila kita increasekan pump, kena letak kat dia punya temperature. Ni pressure. Ejector ni. Pressure, temperature. So mostly minimum punya maklumat yang perlu ada adalah 3 ni. Nombor identiti dia. Kalau pipe, nombor pipe tu lah. Kalau heat exchanger, nombor heat exchanger tadi lah. Saya tulis HX tadi tu kan. Kalau kata ni, furnace, nombor dia lah. Kemudian temperature dan pressure dia. Biasa operating lah. Kalau macam heat exchanger ni, masuk berapa suhu, keluar berapa suhu. Macam tu lah. Sebab heat exchanger peralihan haba kan. Pertukaran haba, heat exchanger. Maknanya masuk suhu lain, keluar suhu lain lah. Samalah yang lain pun. So at least awak tak perlu hafal lah. Awak dah hafal satu ni, semua dah boleh apply. Okay. So jangan risaulah. Banyak sangat nak kena hafal tu. Kan? Okay. So yang instrumen yang control ni kita tengok minggu depan lah. Jadi saya rasa kita boleh stop di sinilah. Okay. Cuma saya nak awak faham, okay, heat exchanger ni function dia apa, furnace apa, reaktor apa, kolom apa, drum, pump, ejector, tank. Itu adalah tugas untuk awak pada minggu depan. Okay, saya akan buat macam tadi, whiteboard tadi. Okay, saya tulis stream. Apa fungsi dia? Heat exchanger apa fungsi dia? Macam tadilah untuk saya nak pastikan awak tu boleh faham lah. Supaya awak buat kajian. Baca pembacaan sikit. Okay, minggu depan tolong ingatkan saya. Okay, so saya harap tak ada soalan lah. Ke ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada masalah. Saya nak stopkan recording So kat sini je lah kita stopkan recording. Sambungan pembelajaran dia ada pada minggu depan lah. Okay. So saya stop dulu.